الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, memberi kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita hidup di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan contoh-contoh amalan yang soleh sama pada minggu lepas. Seperti biasa, sebagai mukadimahnya dikata di sini, ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaifa nasta'idu lil maut? Bagaimanakah kita membuat persiapan untuk menghadapi kematian? Kita tahu bahawa Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Cuma macam mana cara untuk kita menghadapi kematian supaya kehidupan kita di alam akhirat kehidupan yang terbaik, kan? Nasta'iddu li liqa'i rabbina bil 'adidi min at-ta'at wal ibadat. Kita membuat persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, untuk kembali kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Di mana ibadah dan ketaatan dinamakan sebagai amalan soleh, dan amalan soleh dinamakan sebagai jalan ke syurga. Tanpa amalan soleh, tanpa ibadah, tanpa ketaatan, tak mungkin seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Allati yanalu bihal qarb min rabbina wa ridahu, di mana dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Muslim dan muslimat sekalian, cara yang pertama adalah al-iltizamu bil faraid, dengan kita menunaikan segala kewajipan, segala apa yang Allah Ta'ala suruh kita kena buat. Yatawajjabu ala kulli muslimin ada'u maftaradahu Allah alaihi minal awamiri wal wajibati wal faraid. Wajib ke atas setiap muslim menunaikan apa sahaja yang menjadi perkara wajib, perkara fardu dan perkara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa adamu at-taqsir bi ayyin minha, dia tak boleh nak cuai. Contohnya sembahyang, masuk je sahaja waktu sembahyang, tunaikan sembahyang sebelum habis waktu dia. Kas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj, seperti sembahyang, puasa Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji. Kama amara Allah Subhanahu wa taala bittiba'i awamirin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama untuk kita selamat di hari akhirat adalah dengan kita menunaikan segala kewajipan. Itu yang pertama. Yang kedua, tazkirun nafsi bil maut, diri ini kita kena sentiasa ingat kepada mati. Contohnya macam di kampung ni kan, pada pukul 3 petang tadi kan ada seorang makcik meninggal dunia kan. Pukul 3 tadi kan, katanya sembahyang malam ni. Maknanya apabila kita tahu bahawa setiap seorang tu pasti akan menemui kematian, kita pun kena ingat diri kita ni suatu hari nanti akan mati.
Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Maksudnya matilah. Apabila kita ingat pada mati, tak adalah kelazatan. Fal iksaru min tazakkuril maut yu'ainul 'abda 'ala al-iksari min at-taubati ila Allah daiman. Apabila kita ingat kepada mati, dengan makna kita akan sentiasa bertaubat, kan? Sebab kalau kita tidak taubat, dosa yang kita lakukan selama ini kekal sampai akhirat. Dengan kita bertaubat, dosa yang kita lakukan pada masa-masa yang lepas akan terhilang dengan begitu sahaja, akan terhapus. Wa ada ila ibadat wa ta'at duna futurin aw malal. Dengan kita ingat kepada mati, kita bersegera kepada taubat, dengan kita menunaikan ketaatan dan ibadah tanpa rasa jemu dan malas. Maknanya setiap malam kita bangun untuk tahajud, setiap waktu kita datang ke masjid menunaikan sembahyang berjamaah, setiap malam kita hadir ke kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa inilah sahaja bekalan yang mampu kita bawa untuk ke hari akhirat. Jadi yang kedua, tazkirun nafsi bil maut, kita sentiasa ingat kepada kematian. Yang ketiga, at-taubatus shadiqah, dengan kita bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Okey. Fa'alal muslimi an yakuna daimat taubati an zunubihi. Sebagai seorang muslim, dia hendaklah sentiasa bertaubat daripada dosa dia. Sebab itulah ulama kata kita kena taubat bila? Kita kena taubat pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Sebab kalau kita taubat pagi, tiba-tiba kita mati petang, kita ahli syurga. Kalau kita taubat petang, tiba-tiba kita mati selepas itu, kita ahli syurga. Kalau kita tidak taubat pagi, kita tidak taubat petang, kan, bermakna ditakuti kita mati dalam keadaan yang tak sempat bertaubat. Sebagaimana kita tengok, na'udzubillah, ada seorang tu dia pemain gitar, kan, pemain gitar yang profesional, tiba-tiba dia mati dalam keadaan yang mengejut, terkena gencatan elektrik, kan. Dia sebenarnya kakak dia yang meninggal terkena renjatan elektrik tu. Dia nak pergi tolong, dia pegang, umur baru dalam 30-an, terkena renjatan, mati, kan. Ditakuti tak sempat nak bertaubat. Sebab itulah kita ni taubat pagi petang, pagi petang, pagi petang pada setiap hari. Wal inabah ila rabbih, dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita cuai selama ini, kita kembali kepada Allah. Wa yakunu zalika bil iqla' at-tam 'anil maksiyah. Cara taubat yang sebenar-benar taubat adalah dosa yang kita buat selama ini kita tinggal terus. Dosa apa kita buat selama ni, kita tinggal terus. Wa adamu al-audati ilaiha abadan, kita tak akan kembali kepada dosa tadi sampai bila-bila. Wa nadamu 'ala irtikabiha, dan dalam hati kita ni perasaan menyesal terhadap dosa yang lepas. Wa ada'u haqqi ghairihi minal mali wa ghairihi, kalau sekiranya kita terambil barang orang, kita kena kembali. Maknanya syarat taubat adalah, yang pertama, tinggal terus dosa tadi. Yang kedua, tidak ingin kembali balik kepada dosa tadi. Yang ketiga, menyesal terhadap perbuatan yang lepas, dosa. Dan yang keempat adalah mengembalikan hak orang lain sekiranya kita terambil. Contohnya kita ambil tanah sebagainya, kan. Nak taubat, kembali balik tanah kepada umpunya. Jangan pula kita terambil tanah, kita kata kita taubat, tapi kita tak kembali balik. Tak boleh. Dia wajib kembalikan balik. Yang ketiga maknanya taubat yang jujur. Yang keempat, husnu az-zanni billahi azza wa jalla. Kita hendaklah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu zalika bi an ya'lama al-'abdu anna Allah Subhanahu wa taala sayaghfiru lahu dhunubahu. Dengan makna kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Masalah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa saya. Dalam hati kita ni tak yakin, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan ampunkan dosa.
Maknanya kita minta, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa saya, dan dalam hati kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala memang ampunkan dosa kita. Kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dalam satu hadis qudsi Allah Taala berfirman, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku ini, Allah Taala kata, berada pada sangkaan hamba-Ku. Hamba-Ku sangka lagu mana, zan lagu mana, yakin lagu mana. Fal yazun nabi ma syaa, maka hendaklah dia yakin apa yang dia nak. Maksudnya kalau kita yakin, kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menghapuskan dosa kita, kan? Jadi kalau kita tak yakin, tak jadi. Itu di antara 4 perkara ini sebagai di antara perkara-perkara yang perlu kita buat sebelum kita meninggal dunia. Insya-Allah kita akan selamat. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk berkaitan dengan amalan yang soleh. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minal a'malis salihah, di antara amalan soleh, siyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura. Ashura ni dengan makna 10 Muharram. Dia tidak ada kaitan dengan surah, kan? Surah tu ada orang kata dia sunnah daripada Nabi Nuh alaihi salam, tak ada dalil, kan, mengatakan sunnah daripada Nabi Nuh, Nabi buat surah, tak ada. Dan dia juga bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Cuma kalau kita nak makan surah, kacau je lah, tak ada masalah, kan? Sama ada bulan Muharram ke bulan Safar ke, cuma menjadi satu tradisi masyarakat Melayu, datang je bulan Muharram dia buat surah, tak ada masalah, kan? Cuma jangan kaitkan dia dengan sunnah. Tidak ada sunnah, tidak ada, benda tu bukan sunnah, kan? Okey, jadi sempurna kedatangan hari Ashura, hari 10 Muharram ni, kita disunatkan berpuasa, itulah pada hari Sabtu ni, hari lusa, kan, hari Sabtu, kan. Laqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna siyama yaum Ashura yukaffiru dhunuba sanatin sabiqatin. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa puasa pada hari Ashura, puasa pada hari 10 Muharram akan menghapuskan dosa selama setahun yang lepas. Jadi hari Sabtu ni, tuan-tuan sekalian, kita kena puasa. Kalau ada kenduri kahwin, macam mana nak buat? Boleh pergi tapi jangan makan. Boleh pergi tapi jangan makan. Kan? Jadi sebab kita sayang, didatang sekali setahun. Itulah pada hari 10 Muharram. Kama fi hadis Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura, puasa pada hari 10 Muharram, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lepas. Setahun, bukan sikit, setahun. Jadi lah kita, sekiranya ada kenduri kahwin, puasalah pada hari tersebut. Maknanya pada hari Sabtu lusa. Maratibu siyabi Ashura, tingkat puasa hari Ashura, tingkatan-tingkatan dia. Yatafarra'u siyamu yaumi Ashura min haisul afdaliyah ila 4 maratib. Dia kata ada 4 tingkatan, ada 4 jenis puasa Ashura ni. Ada 4 dipanggil kedudukan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bayanuha atiyan, di bawahnya dijelaskan. Al-martabatul ula, martabat yang pertama, kedudukan yang tertinggi, siyamut tasi' wal 'ashir wal 11 min Muharram. Puasa pada hari 9, 10 dan 11 Muharram, bermakna Jumaat, Sabtu, Ahad, 9, 10, 11. Itu yang terbaik. Lima warda an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min hadis sumu yaum Ashura. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Nabi kata, sumu yaum Ashura, puasalah kamu pada hari Ashura. Wa khalifu fihi al-yahud, dan kamu kena tak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam, setelah mereka selamat daripada diserang oleh
oleh tentera Firaun kan sampai di laut, maka Allah Taala ilhamkan kepada Nabi Musa supaya mencampakkan tongkat, maka laut pun terbelah dua dan tentera Nabi Musa menyeberangi laut tersebut diikuti oleh Firaun dan tentera dia sampai di tengah pertengahan tentera Firaun tenggelam dan kaum Nabi Musa selamat. Jadi sebagai menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel tadi berpuasa pada hari Ashura, tapi mereka berpuasa sehari. Wa khalifu fihi al-yahud, Nabi kata kalau boleh kamu jangan samakan dengan mereka. Sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman, puasa sehari sebelum dan puasa sehari selepas, bermakna 3 hari, maknanya Jumaat, Sabtu dan Ahad, maknanya 9, 10 dan 11. Boleh faham ya? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Itu tingkatan yang pertama, maknanya kedudukan yang terbaik. Yang kedua, al-martabatus saniyah, kedudukan yang kedua ataupun pangkat yang kedua, siyamul ashir wa tasi' min Muharram, puasa 2 hari, iaitulah 9 dan 10, Jumaat dan Sabtu. Muwafiqatan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai apa yang Nabi sebut, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Nabi kata sekiranya aku ini hidup lagi pada tahun depan, aku akan puasa pada hari yang ke-9 Muharram. Tapi Nabi masa itu dah penghujung usia kan, Nabi tak sempat. Jadi maknanya Nabi memang berkata macam tu. Jadi maknanya disunatkan kita berpuasa pada hari yang ke-9 dan 10. Al-martabatus salisah, kedudukan yang ketiga adalah siyamul ashir wal hadi ashar min syahri Muharram, puasa pada hari yang ke-10 dan 11 daripada bulan Muharram. Maknanya yang tadi 9 dan 10, yang ketiga 10 dan 11. 10 tak boleh tinggal kan? Yang pertama tadi 9, 10, 11. Yang kedua 9, 10. Yang ketiga 10 dan 11. Yang keempat, al-martabatur rabi'ah siyamu Ashura faqat, puasa pada hari yang ke-10 sahaja. Jadi di antara yang kita nak pilih yang mana, pilihlah kan. Tapi sebenarnya war-war dalam WhatsApp kan, dia bermula daripada hari ini, hari Khamis, hari Khamis, lepas tu besok 9, lepas tu 10 hari Sabtu, lepas tu 11 hari Ahad, sambung pula dengan Isnin, Isnin 12 kan, Isnin 12 kan, lepas tu sambung pula dengan hari putih 13, 14, 15. Bagi siapa yang mampu berpuasa seminggu ni, puasalah. Sebab ganjarannya adalah terlalu besar. Paling-paling kurang puasalah pada hari Sabtu ini, ganjarannya adalah menghapuskan dosa selama setahun yang lepas. Okey, boleh ya? Ada nak tanya? Okey, nak tanya? Beres eh? Jadi jelas berkaitan dengan puasa sempurna hari Ashura ataupun puasa sempurna hari 10 Muharram. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, minal a'malis salihah, di antara amalan-amalan soleh yang boleh kita buat sebagai bekalan untuk hari akhirat kita adalah it'amut ta'am, kita menjamu makanan kepada orang lain. Sama ada kita duduk kedai kopi, kita tolong bayar, ataupun kita buat makanan di rumah kita, kita panggil kawan-kawan datang makan, ataupun kita buat kenduri kahwin kan, kita buat kenduri kahwin, kita jamu orang, itu dipanggil it'amut ta'am. Ataupun kita bagi pada anak yatim, ataupun kita bagi pada orang miskin, ataupun kita bagi beras, apa-apa sahaja, itu dipanggil it'amut ta'am, memberi makan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wa at'imut ta'am, berilah makanan, maksud berilah, jamulah makanan, mana jamulah makanan kepada orang lain. Tadilah wasilul arham, dan kamu naklah menghubungkan silaturahim, jangan palak. Wasallu bil laili wan nasu niyam, ketika mana orang lain tidur, kamu bangkit sembahyang tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke syurga dengan
sejahtera. Maka di antara benda yang membolehkan kita masuk ke syurga adalah wa at'imut ta'am, kita memberi makanan kepada orang lain. Sama ada kita jamu, kita bagi beras, kita buat kenduri dan sebagainya, itu dipanggil wa at'imut ta'am. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man at'ama at-ta'am, man at'ama at-ta'am. Orang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang menjamu makanan, memberi makanan kepada orang yang memerlukan makanan. Wa min al-a'mal as-salihah, di antara amalan saleh juga adalah iqamatu walimatil urs. Iqamatu walimatil urs, kita mengadakan kenduri kahwin. Cuma orang Melayu ni, kalau kita dapat surat jemputan, dia disebut situ dipanggil apa, majlis kesyukuran, maka tak payah mengelak kan. Kalau disebut walimatul urs, maka kena mengelak kan. Sebenarnya walimatul urs dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu adalah majlis kesyukuran. Hak tu hak sebenarnya kan. Dia okey, apa hukum mengelak? Mengelak hukum dia tak haram, tak kata haram. Cuma apa yang Nabi sebut adalah wa'atimut ta'am, jamu makanan. Kita jamu makanan pada orang ni, tak payah kita kutip apa-apa bayaran kan. Kalaulah kita nak buat kenduri kahwin, kita mampu nak sembelih seekor lembu, sila. Kita hanya mampu sembelih seekor kambing, sila. Kita tak mampu nak sembelih seekor lembu. Kita hanya mampu membeli daging 20 kilo sahaja, sila. Jangan tambah-tambah, tak payah. Kita mampu hanya buat laksa sahaja, okey buat. Itu yang Nabi suruh kan. Jadi masalah kita ni, kita apa dipanggil, nak buat kenduri kahwin, duit ada 5,000 tapi belanjanya 10,000. Kita pun kata kalau kita mengelak, kita buat mengelak, boleh tampung 10,000. Itu tak ada dalam Islam. Walau bagaimanapun, bagi siapa yang nak mengelak, itu tidaklah sampai ke tahap yang haram. Cuma tidak ada, takutnya setiap apa dipanggil, apabila kita jamu orang ni, setiap suapan yang orang makan tu pahala untuk kita. Jadi kalau kita mengelak, takut-takut tak dapat pahala kan. Bayangkan kalau kita saling orang, kalau orang tu halau duit, kita bagi hadiah kan. Kalau orang tu tak halau duit, kita pun tak bagi hadiah. Dia panggil apa, kesian pada orang yang miskin. Saya tengok seorang makcik tu, dia simpan duit RM3 mengelak dalam poket baju dia kan. Orang ni makcik tua kan, dia ada dia buka ni, bagi duit kepada tuan rumah pun ambil lah RM3. Siapa setahu tu dah lah untuk miskin kan. Jadi yang terbaik adalah tak perlu mengelak, buat sekadar yang kita mampu. Walau bagaimanapun, kalau nak mengelak, taklah sampai ke tahap yang haram. Itu sahaja kan. Okey, boleh. Wahya naw'un min izharil farah, kita mengadakan kenduri kahwin, kita mengadakan walimatul urus, kita mengadakan majlis kesyukuran sebagai menyatakan kegembiraan kita dapat menantu. Kita buat kenduri, menyatakan kegembiraan kita. Wa muzhirun li syukrin ni'mah, menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita dah bertambah ahli keluarga. Lidzalika nadaba ilaihi syar'u liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, aulim walau bisyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Nabi kata, aulim, buatlah walimatul urus, buatlah kenduri kahwin, buatlah majlis kesyukuran, walau bisyah, sekalipun dengan seekor kambing. Kan, maknanya kita kena buatlah kan, maknanya kita buat mengikut kemampuan kita. Okey, boleh. Muslim dan muslimat sekalian, di antara amalan soleh juga adalah ijabatud da'wati ilal walimah. Apabila orang panggil kita ke kenduri kahwin, kita wajib ke tidak pergi kenduri tadi? Wajib ke tidak? Az-zahiru wujubu ijabati da'wati li walimatil urs. Pada zahirnya dia kata wajib kita menyahut seruan tadi. Apabila orang panggil kita ke kenduri kahwin, wajib kita pergi. Kalau kita tak pergi, bermakna berdosa, kecuali ada keuzuran. Wa yadullu ala zalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum
ilal walimati falyatiha. Iza du'a ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang di kalangan kamu diajak untuk ke tempat walimah tadi, walimatul urus tadi, majlis kesyukuran tadi, maka hendaklah dia pergi. Maka wajiblah, kan, kecuali ada keuzuran. Wa ijabatu da'wati muqayyadatun fima idza lam yakun hunaka uzrun lil mad'uwi li tarkiha. Dia kata wajib menyahut apa-apa pergi kenduri tadi apabila tidak ada keuzuran. Fa idza taraka ijabata da'wati li uzrin fala ba'sa fi zalika. Tapi kalau sekiranya dia tak pergi kerana ada keuzuran, sama ada demam ke, sakit ke, ataupun jauh ke, kan, orang yang jemput kita duduk Perlis, kita tak mampu nak pergi, maka tak pergi tu tak berdosa, kan, sebab jauh sangat, kan. Apatah lagi musim COVID-19. Sekarang di Perlis lagi ada, kan. Okey. وقد كثرت الأعذار في هذا الزمان حيث أصبحت وليمة العرس تخرج عن مقاصدها في كثير من الأحيان لتتحول إلى مجون وإخلال بالقيم الإسلامية. Dia kata keuzuran ini, dia kata boleh kita andaikan sekiranya majlis-majlis walimatul urus tadi ada karaoke. Kan karaoke, kan? Jadi apabila ada karaoke ada maksiat. Apabila ada maksiat maka dipanggil keuzuran. Tak pergi tak apa. Jadi biarlah majlis tadi tidak ada maksiat. Kalau ada maksiat bermakna ada keuzuran. Tak pergi tak apa. Okey. Wa yashkul ba'd al-akhar mimma bata ya'rifu bi ta'mim ad-da'wati haythu ta'tihi ad-da'awat mimman ya'rifu wa mimman la ya'rifu. Sebahagian kita ni mengadu, dia kata, ustaz, saya ni dapat 5 tempat kenduri kahwin. Kita di sini kenduri kahwin bermula pada pukul berapa? Pukul 12. Habis pukul 6. Kalau pergi pukul 7 pun tak apa lagi, kan, di Kelantan, kan. Tapi di negeri sebelah luar, di pantai barat, bermula pukul 12, pukul 3 dah habis. Kalau kita ada 5, hari itu ada 5 kenduri kahwin, sempat tak? Tak sempat. Maka kita boleh pergi ke tempat yang sempat sahaja. Tak pergi tak apa yang tempat yang kita tak sempat. Ada dikata di kalangan kita ni, ada yang kita kenal dan ada yang kita tak kenal. Kita kena dahulukan yang kita kenal. Yang kita tak kenal tu kemudian. Fayakunu ladaihi iddatu da'awat fil yaumil wahid. Dalam satu hari itu dikata ada banyak kenduri kahwin. Wa tasarrufu iza zalika an yulbiya da'wata man lahu haqqun 'alaihi min qarabatin aw sadaqatin haitsu la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dikata dalam banyak-banyak kenduri kahwin tu, dikata kita nak dahulukan yang mana? Dahulukan yang kaum kerabat, kan, sepupu-sepapa, pak saudara, cucu, kan, dan sebagainya. Dahulukan yang mempunyai kaum kerabat. Yang kedua, kita kena dahulukan yang mempunyai tali, boleh panggil persahabatan, kawan-kawan kita. Kalau sekiranya dalam satu hari tu ada 10, katakanlah ada 10, biasanya lebih, ada 5 nak katakan. Kita pergi dahulu tempat yang mempunyai kaum kerabat, silaturahim, dan yang kedua tempat yang memang kita kenal, kawan-kawan kita, kan. Jadi kalau sekiranya tak sempat, kita hantar WhatsApp ke, maaf tak sempat. Mana kita minta maaf dengan tuan rumah, tak sempat nak pergi. Itu yang terbaik. Dan kenduri kahwin ni, tuan sekalian, kalau kita tak diundang, katakanlah kita bawa kereta, kan, ada kenduri kahwin ni, kita pun lapar nasi, kan, kita pun singgah, kan, kita pun singgah tempat yang orang tak jemput pun kita, apa hukum? Hukumnya adalah haram, tak boleh, kan. Okey, kalau sekiranya kita ni ada kawan datang rumah kita waktu tengah hari, kita nak pergi kenduri kahwin, boleh tak kita bawa 3 orang kawan tadi pergi bersama dengan kita? Kalau nak pergi, kena minta izin. Okey, Mat, saya nak ada kawan 3 orang, boleh ke nak bawa? Biasanya tuan rumah kata okey lah, kan. Dengan kita minta izin, tak apa. Kalau kita tak minta izin, tak boleh. Itulah maknanya kita kena fahamkan bahawa, kan. Kemudian, kalau tuan rumah ni, kita tidak tahu pendapatan dia tu halal ataupun haram.
Boleh tak kita pergi? Katakanlah kita tahu bahawa tuan rumah ni memang ragu-ragu terhadap pendapatan dia. Boleh tak kita pergi tempat kenduri kahwin yang dia buat dan kita makan makanan tersebut? Kalau kita tahu bahawa dia kerja cikgu, dia kerja kerani, dia businessman, tapi kerja dia ni rasa macam tak halal lah makan pendapatan dia tu kan. Macam-macam lah. Boleh tak kita pergi sedangkan itu jiran kita? Boleh ke tidak? Okey, ustaz ulama kata boleh. Itu dia dengan Allah Ta'ala, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Kita dengan dia, kita kena jaga. Jadi kalau kita baca dalam kita kata fiqh ada menyebut tak apa, kita pergi. Tak ada masalah. Okey, boleh. Ada lagi soalan berkaitan dengan kenduri kahwin. Okey, kemudian apakah hukum kita membawa hadiah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahabu, saling memberi hadiah di kalangan kamu dan kamu saling berkasih sayang. Bawa hadiah tak apa, kita menerima hadiah tak apa kan. Jadi Allah buat hadiah ni biasanya dia dengan sukarela kan. Kadang-kadang dibawa kipas, dibawa toto, dibawa kendi. Saya pernah kenduri kahwin saya bawa lesung. Kan lesung kan? Lesung kan beraan. Boleh, tak ada masalah. Yang penting ikhlas kita tu nak bawa apa. Yang penting bawa hadiah untuk majlis kenduri kahwin. Okey, tak ada masalah kan? Okey, kemudian yustahabbu liman hadara walimatal urs an yad'uwa bil khairi li sahibiha ka du'a akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikatu wa aftara indakum as-saimun. Disunatkan kita yang hadir ke majlis walimatul urus ataupun majlis kesyukuran, kita mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Bukan sekadar terima kasihlah nak balik dah kan. Doakan kebaikan. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita kata akala ta'amakumul abrar, makanan kamu tadi dimakan oleh orang-orang yang baik kan. Sebab tu dah kita kalau boleh kita nak panggil orang makan makanan kita ni, panggil orang yang baik-baik, panggil orang yang soleh-soleh makan makanan kita. Jadi akala ta'amakumul abrar, makanan kamu dimakan oleh orang yang baik-baik. Wa sallat 'alaikumul malaikah, dan malaikat mendoakan kebaikan untuk kamu. Mudah-mudahan malaikat mendoakan kebaikan untuk kamu. Dan kalau majlis berbuka puasa pula, kita katakan wa aftara indakum as-saimun, orang yang berbuka puasa makanan kamu. Maknanya kita mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita doa je lah. Mudah-mudahan semoga anda diberkati kan. Semoga anda diberkati. Pada Quran kita kena doakan kebaikan untuk tuan rumah. Jangan sekadar salam, sekadar ucap terima kasih. Kalau boleh baca doa ini, Nabi baca doa ini, akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah wa aftara indakum as-saimun. Itu doa Nabi kan. Maka kita doakan untuk tuan rumah. Okey. Minal a'malis salihah, di antara amalan soleh juga adalah al-aqiqah. Akikah. Dia perkataan akikah ni makna apa? Aqa ya'qu aqiqatan. Dia makna dia derhaka. Sebab itulah kita sembelih awal-awal derhaka tadi. Tak sebi anak kita ni derhaka. Kita sembelih derhaka tu. Kita buat derhaka tu. Tu dipanggil sembelihan akikah. Faham kan? Syara'allahu wa rasuluhu al-aqiqata lil maulud. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan akikah untuk orang yang baru lahir. Sebab itulah kalau kita dapat anak, kita disunatkan untuk sembelihan akikah. Kalau anak lelaki, 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian lembu. 2 bahagian kita ambil sepenuh hari raya kurban kan. Kalau anak perempuan, 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian lembu, insya-Allah. Okey, kalau sekiranya kita kata, ustaz, saya hanya ada seekor kambing sahaja, tapi anak saya lelaki, boleh ke tidak? Boleh kan, sebab kita tak mampu 2. Tapi yang terbaik adalah 2 ekor untuk anak lelaki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Sekali lagi ya. Wa tazharul hikmatu min masyru'iyyatiha min khilali nuqatin katsiratin yuzkaru minha annaha qurbatun yataqarrabu biha al-insanu ila Allah ta'ala
fi bidayati waqti khuruji mauludihi ila dunia. Dia kata kita buat akikah ni dia mempunyai banyak manfaat, banyak faedah, banyak sebab. Yang pertama dia kata sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat akikah ni kita kan. Yang kedua sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga akan menambahkan hubungan kasih sayang. Kita buat akikah, kita panggil kawan-kawan kita, kita panggil jiran kita, kita panggil kaum kerabat kita datang rumah kita, maka hubungan silaturahim akan bertambah erat. Itu tujuan kita buat akikah. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung berkaitan dengan adab makan dan minum. Kita, walaupun benda itu kecil, tapi sekurang kita tahu dan kita boleh amalkan. Sebelum makan apa adab dia, benda apa sunat, masa-masa makan apa perkara sunat, dan selepas makan apa perkara sunat. Kita akan berpetangkan pada minggu depan. Jadi pada malam ini sedikit sebanyak telah tergambar dalam diri kita apa yang sepatutnya kita buat untuk melakukan ibadah sebagai bekalan kita di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.